Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Rabbi zidni 'ilma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memilih kita daripada sekalian hamba Dia yang ada untuk kita dapat taat dan patuh perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat sama-sama mendirikan solat Isyak secara berjemaah. Kemudian kita dapat sama-sama menghidupkan sunnah Rasulullah SAW di bulan Ramadan dengan kita mendirikan solat tarawih secara berjemaah. Mudah-mudahan apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kata Nabi SAW, barang siapa yang hidupkan malam bulan Ramadan kerana dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kerana dia mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya mengampunkan segala dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya meletakkan kita bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dan kita dapat dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga-Nya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana apa yang kita doakan Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan dan memakbulkan. Kita pergi 2 bulan yang lepas, ketika masuk bulan Rajab, kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab. Kemudian masuk bulan Sya'ban, wa barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita minta kepada Allah supaya Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan. Maka pada hari ini kita telah masuk pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya memperpanjangkan usia kita, sehingga Ramadan yang kita doa-doa ni, yang kita minta-minta dengan Allah, Allah hadirkan pada diri kita. Maka bila mana apa yang kita minta telah dicapaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita menghargai apa yang Allah SWT berikan. Kita telah berada pada malam yang ke-14. Sedar tak sedar dah 13 hari Ramadan berlalu. Cuba kita tepuk dada kita, kita tanya iman kita, bagaimana kualiti puasa yang telah kita lalui? Apakah ada peningkatan daripada tahun-tahun yang sebelumnya? Ataupun adakah Ramadan yang kita lalui pada tahun ini adalah merupakan satu adat kebiasaan tahunan? Masuk bulan Ramadan orang puasa, kita puasa. Tetapi daripada segi peningkatan amal ibadah, peningkatan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah ada dalam diri kita? Kita tak nak setiap kali Ramadan yang berlalu dia tidak mempunyai apa-apa peningkatan, tidak mempunyai apa-apa, maksudnya lalu macam tu, macam tahun-tahun yang biasa. Tapi pada kali ini kita nak supaya Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita jalan, beri kita kekuatan untuk kita mengubah kualiti puasa kita kepada puasa yang benar-benar diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga puasa itu Allah ganjari dengan ganjaran yang sebaik-baiknya. Sebab tu kita tahu bahawa amalan-amalan lain Allah Subhanahu wa taala telah letakkan kadar dia. Siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf dengan 10 kali ganda,
Kan? Siapa yang sembahyang fardu akan digandakan seperti sekian-sekian. Tetapi tidak pada puasa, kata Allah. Puasa, aku yang akan mengganjari hamba aku berdasarkan apa yang dipersembahkan kepada aku. Maka dengan sebab itu kita nak puasa kita ini adalah puasa yang baik, puasa yang sehabis baik, puasa yang berkualiti di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga bila mana kita melakukan ibadah puasa ini, dia akan menambahkan ketakwaan kita kepada Allah. Seperti mana yang Allah SWT nyatakan di dalam Al-Quran pada ayat 183 yang kita biasa dengar. Kutiba alaikum ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Natijah kepada puasa itu bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat dalam ayat-ayat yang ada di dalam turutan berkaitan dengan kefarduan puasa, bulan Ramadan ini dia tak boleh lari daripada Al-Quran. Kan? Puasa Al-Quran. Sebab mula-mula Allah menyatakan tentang kefarduan puasa. Kemudian Allah terangkan tata cara puasa. Orang yang tak mampu dia boleh gantikan. Kemudian Allah datangkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Allah bagi tahu dalam bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Maka sebab itu bulan puasa ini adalah bulan Al-Quran. Maka kita tanya pada diri kita, hari ini dah hari yang ke-13. Kalau kita nak khatam Al-Quran pada tahun ini dengan sekali khatam, sepatutnya hari ini kita dah habis 13 juzuk. Berapa banyak dah kita baca? Saya, selain daripada diri saya sendiri, saya bagi tahu kepada setiap jemaah yang saya adakan kuliah, kita kena ada KPI dalam kita punya Ramadan. Begitu juga dengan anak murid saya tanya. Pada hari yang ke-10 dalam kelas, saya tanya seorang-seorang, hari ini dah hari yang ke-10. Kalau hari ini lah, kalau kita nak khatam sekali pada hari ini, kita kena ada 10 juzuk. Yang ini budak-budak hafal Quran, tuan-tuan. Kita tanya, awak dah berapa banyak dah awak baca? 3 juzuk, Ustaz. Dalam ramai itu 23 orang, 24 orang, cuma 2 orang je yang dah melebihi 10 juzuk pada hari yang ke-10 Ramadan. Yang lain-lain semua 3, 4, 5. Saya kata kalau macam tu, kita tepuk dada, kita tanya, ya Allah, kan, bagaimana aku dengan Al-Quran? Sedangkan bulan Ramadan itu bulan diturunkan Al-Quran. Kalau kita nak kata kita sibuk, ramai lagi orang yang lebih sibuk daripada kita. Kalau kita nak kata kita ni banyak dugaan ujian, Allah dah ikat syaitan daripada menghasut. Sebelum ni susah nak baca Quran. Nak baca Quran je macam-macam boleh ingat. Tapi Allah kata aku ikat musuh-musuh daripada bisikan. Syaitan yang ada tu kena ikat. Sepatutnya kita dah boleh untuk tumpukan pada Al-Quran, kan? Tapi kita tanyalah, sebab tu saya kata kita kena ada peningkatan dalam Ramadan kita. Kita tak nak Ramadan-Ramadan seperti mana Ramadan-Ramadan yang lalu. Kemudian dalam bulan Ramadan ini juga dia tak boleh lari daripada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat 168, kan, 86, bila mana Allah cerita tentang ayat kefarduan puasa, tata cara puasa, Al-Quran, bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Kemudian Allah cerita, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah cerita pasal berdoa. Orang yang berpuasa ini doanya mustajab, kata Nabi SAW, sehingga dia berbuka. Dan bagi orang yang berpuasa ketika mana hampir berbuka itu adalah waktu yang mustajab doa. Maka sejauh mana kita berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyeru kita untuk berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan mintalah kepada aku, nescaya aku akan bagi kepada kamu apa yang kamu nak. Maka apakah kita berdoa kepada Allah dalam Ramadan ini dengan sungguh-sungguh supaya kita diampunkan segala dosa-dosa kita, supaya kita dapat dimasukkan ke dalam syurga. Dan apakah kita berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestin yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka dah tak ada apa-apa melainkan mereka ada doa daripada orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman, saudara-saudara seakidah dengan mereka. Maka kita tanya pada diri kita, kemudian apa lagi yang berlaku pada bulan Ramadan? Bulan Ramadan ini adalah bulan yang Nabi SAW galakkan kita untuk memperbanyakkan sedekah. Nabi SAW merupakan seorang yang sangat pemurah. Tetapi pada bulan Ramadan Nabi lebih pemurah, sehingga dikatakan umpama angin yang meniup.
Kan? Kalau kita tengok angin kalau tiup dia tak kena satu tempat, semua kena. Maka kita lihat bagaimana sedekah kita pada bulan Ramadan. Jadi pada malam ini saya nak bawa kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga penilaian untuk diri saya sendiri berkaitan dengan sebuah hadis yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin berkaitan dengan kelebihan bersedekah. Kenapa kita takut nak bersedekah? Sedangkan bersedekah itu adalah satu arahan dan perintah daripada Allah SWT. Bukan daripada keseluruhan harta kita, tetapi sebahagian daripada harta yang kita ada Allah minta untuk kita bersedekah. Maka Nabi SAW menyatakan daripada Wa'an Abi Kabsyah Umar ibn Sa'ad al-Anmari radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul salasatun uqsimu alaihinna wa uhaddithukum hadisan fahfazuhu ma naqasa malu abdin min sadaqatin wa la zulima abdun mazlamatan sabara alaiha illa zadahu Allahu izza wa la fataha abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu alaihi baba faqrin aw kalimatan nahwaha wa uhaddithukum hadisan fahfazuhu qala innama dunya li arba'ati nafar abdin razaqahu Allah malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu bihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fahadha bi afdali manazil wa abdin razaqahu Allah ilma wa lam yarzuqhu mala fahuwa sadiqun niyyah yaqulu law anna li malan la'amiltu bim'amali fulanin fahuwa biniyyatihi fa ajruhuma sawa wa abdin razaqahu Allah mala wa lam yarzuqhu ilma fahuwa yukhbitu fi malihi bighairi ilmin la yattaqi fihi rabbah wa la yasilu fihi rahimah wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan fahadha bi akhbasil manazil wa abdin lam yarzuqhu Allah mala wa la ilma fahuwa yaqulu law anna li mala la'amiltu fihi bi'amali fulanin fahuwa biniyyatihi fa wizruhuma sawa. Hadis riwayat Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Daripada Abu Kabsyah Umar bin Sa'ad al-Anmari radhiyallahu anhu bahawasanya dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 perkara yang aku bersumpah padanya dan aku akan menyampaikan suatu hadis kepada kalian, kerana itu hafalkanlah. Nabi suruh kita pegang betul, ingat betul, hafal betul apa yang Nabi nak bagi tahu, iaitu tentang 3 perkara. Yang pertama kata Nabi, tidak akan berkurang harta seseorang kerana dia bersedekah. Pegang yang ni. Tak akan kurang harta kita bila mana kita bersedekah. Walaupun pada hakikatnya kita nampak kita ada 100, kita sedekah 50, dekat kita tinggal 50. Hakikat pada mata dia berkurang, tetapi di sisi Allah ianya adalah penambahan. Dan Nabi memberi peringatan kepada kita, orang yang bersedekah maka tidaklah akan kurang hartanya. Kemudian yang kedua, tidaklah seseorang hamba itu dizalimi dengan suatu kezaliman, kemudian dia bersabar terhadap kezaliman tersebut, melainkan Allah akan menambahkan kemuliaan kepada diri dia. Selalu saya bagi tahu bahawa bila mana kita memaafkan orang, kita mengalah bukan bererti kita kalah. Tetapi bila mana dalam sesuatu perkara kita dizalimi, kita dikhianati, tetapi kita memaafkan, sebenarnya Allah menangkat kemuliaan dalam diri kita. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, dan tidaklah seseorang itu bila mana dia membuka pintu meminta-minta, melainkan Allah akan membukakan baginya pintu kemiskinan. Dia ada kemampuan, dia tak nak bekerja, tapi dia lebih rela untuk pergi minta dari satu tempat ke satu tempat, meminta-minta. Maka dia bukan menambah kekayaan, bahkan Allah kata, Nabi kata, Allah akan menambahkan kepadanya kemiskinan. Kemudian kata Nabi SAW dalam riwayat yang lain, dan aku akan menyampaikan sebuah hadis kepada kalian, kerananya hafalkanlah ia, iaitu dunia ini hanya untuk 4 orang, kata Nabi SAW. Jadi 3, yang ni 4. Siapa dia dalam dunia ni? 4 golongan. Yang pertama kata Nabi,
seorang hamba yang dikurniakan harta dan ilmu. Ada harta, ada ilmu, yang dengannya lah dia bertakwa kepada Tuhannya dan menyambung tali silaturahim. Bagaimana harta boleh menyambung tali silaturahim? Sebab tu saya selalu pesan, bila mana kita nak keluarkan zakat, kita nak keluarkan sedekah, kita lihat kepada keluarga yang terhampir dengan kita. Kerana orang yang mengeluarkan zakat, orang yang memberi sedekah kepada keluarga terhampir, dia akan dapat dua pahala. Yang pertama, pahala tali silaturahim. Yang kedua, pahala sedekah itu sendiri. Maka Nabi SAW kata, barang siapa yang dikurniakan ilmu dan harta, kemudian dengan harta tersebut dia bertakwa kepada Allah, dia menyambung tali silaturahim, dia mengetahui bahawa Allah memiliki hak dalam harta tersebut. Dia tahu harta yang dia ada itu datangnya daripada Allah, dan Allah ada hak terhadap hartanya. Orang ini akan mendapati tingkatan yang paling tinggi. Ini orang yang pertama. Yang kedua, seorang hamba yang dikurniakan ilmu tetapi dia tidak dikurniakan harta, dan dia mempunyai niat yang benar. Dia mengatakan, seandainya aku mempunyai harta kekayaan, nescaya aku akan mengerjakan apa yang dilakukan oleh si fulan dan si fulan. Maka dengan niatnya itu, pahala keduanya sama. Yang kedua, dia ada ilmu tapi tak ada harta, tapi dia niat, dia kata, kalau aku jadi orang ni dengan harta dia, aku jadi kaya macam orang ni, maka aku akan gunakan duit yang aku ada, harta yang aku ada untuk jalan kebaikan. Dia tak ada tapi dia berniat, maka kata Nabi, dia juga akan dapat pahala tersebut. Kemudian yang ketiga, seorang hamba yang dikurniakan harta tetapi tidak dikurniakan ilmu. Ada harta tapi tak ada ilmu, namun dia membelanjakan hartanya tanpa menggunakan ilmu. Ada banyak duit tapi tak gunakan pada jalan yang sebenarnya, tidak bertakwa kepada Tuhannya, tidak juga menyambung tali silaturahim. Biar adik-adik-beradik susah. Masa aku senang dulu, masa aku susah tak ada orang kenal aku. Bila aku senang baru nak datang. Tak ada. Ambil hak, tak ada bagi hak, putuskan silaturahim kerana dia dah kaya. Dia ada ilmu, dia tak ada harta tapi tak ada ilmu, tak tahu nak gunakan harta dia untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Nabi SAW, maka dia adalah orang yang menempati tingkatan yang paling rendah. Dan seorang hamba, yakni yang keempat, dan seorang hamba yang tidak dikurniakan harta dan tidak juga diberikan ilmu, tetapi dia berangan-angan, seandainya aku mempunyai harta, pasti aku akan mengerjakan apa yang dikerjakan oleh si fulan dan si fulan. Maka dengan niatnya tersebut, keduanya mendapatkan dosa yang sama. Ini yang berlaku, tuan-tuan. Kadang-kadang kita tengok dalam media sosial, orang tayang segala kekayaan yang dia ada, buat pada perkara-perkara yang tak sepatutnya. Kan, saya kaya, saya ahli fashion, saya bagi bini saya nak pergi sembahyang tarawih pakai baju jubah dengan harga ataupun telekung dengan harga 30,000, 40,000, pergi sembahyang untuk Allah. Pada hakikatnya bukan kerana itu, kerana nak menayang kekayaan dia. Yang orang susah ni, susah dalam susah, tak ada ilmu, tengok, aku nanti kalau aku kaya aku nak buat macam ni lah, kan? Ataupun kan sekarang ni trend tunjuk rumah, tunjuk kereta dan sebagainya, tunjuk segala apa yang dia dapat. Minta maaf, ada seorang tu tunjuk suara dalam dia beli dengan harga beribu pun dia tunjuk. Suara dalam ni beribu, bukan yang murah-murah. Apa faedahnya? Kemudian orang yang tak ada ilmu ni, bila tengok, tak apa dia tayang. Itu semua sebagai galakan kepada kita yang susah-susahnya untuk senang, supaya bila mana kita senang, kita boleh jadi macam dia. Kata Nabi, dia ni yang tak ada harta, yang tak ada ilmu, tapi berangan-angan macam tu, dapat juga dosa seperti orang itu. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, harta itu adalah fitnah. Anak-anak juga adalah fitnah. Ini yang disebut di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan dengan harta yang kita perolehi dalam bulan Ramadan yang penuh barakah ini, kita gunakan harta kita untuk kehidupan akhirat kita. Kan Nabi SAW berpesan, bila mana mati anak Adam akan ditinggalkan segala-galanya melainkan 3 perkara. Antara yang akan ikut kita adalah sedekah jariah yang kita buat ketika mana kita hidup ini. Infakkan harta, bina masjid, bantu orang-orang susah, bantu orang-orang yang nak belajar pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah yang akan ikut kita di dalam kubur. Tetapi kalau kita ada duit, kita besarkan lagi rumah kita, kita beli lagi kereta-kereta kita, kita besarkan lagi apa-apa yang sepatutnya yang bukan keperluan kita, maka perkara tersebut dia tak akan ikut kita.
Ada benar kita tengok orang kaya tanam dengan rumah-rumah di dalam kubur, tanam dengan kereta-kereta mewah di dalam kubur? Tak ada. Dan benda itu tidak boleh mendatangkan apa-apa manfaat untuk kehidupan akhirat. Bahkan boleh menjadi mudarat, menjadi pergaduhan keluarga, anak beranak, 7 keturunan bergaduh sebab harta. Dan akhirnya, puncanya, itu yang Nabi SAW Allah bagi tahu dalam Al-Quran kan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Apa jua kesan-kesan kehidupan yang kita tinggalkan, maka dia akan menjadi saham kepada kita. Kita tinggalkan kesan yang baik, Allah akan bagi benda yang baik. Kita tinggalkan kesan yang buruk, maka buruklah yang kita dapat. Jadi mudah-mudahan ianya memberi inspirasi kepada kita untuk kita memperbanyakkan sedekah dalam bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kita berbaki lebih kurang dalam 17 hari kan? 17 hari ataupun ialah lebih kurang dalam 17 hari ini kita cuba penuhi ataupun kita baiki apa-apa kelemahan dalam 13 hari yang telah lepas kan? Saya baru ni duduk dalam kereta dengar dalam radio tu, radio IKIM, berkaitan tentang kelebihan memberi makan orang berbuka puasa. Memang kita tahu kelebihan dia. Siapa bagi makan orang buka, maka dia akan dapat pahala orang yang berbuka tersebut tanpa orang yang berpuasa itu mengurangi pahala dia. Tapi dalam masa yang sama juga dia memberi maksud kepada kita, kalau kita nak pahala puasa yang lebih banyak kan, kita puasa dapat 1 pahala je, tapi kita tak dapat banyak pahala puasa, maka kita bagi orang makan. Kalau 20 orang makan dengan asbab kita infak, kita dapat hari itu 20 orang punya pahala puasa. Allahu Akbar. Saya tak pernah terfikir itu, tapi bila cakap itu, oh Masya Allah, Tabarakallah. Mudah-mudahan Allah bagi kita kekuatan, Allah beri kita keimanan, kekuatan, jalan, hidayah untuk kita menghidupkan Ramadan-Ramadan yang ada, bagi-bagi yang ada. Dan jangan berhenti untuk berdoa, bagilah kami bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Setiap ketaatan kita kepada Allah perlu dengan doa, tuan-tuan. Kalau tak minta, dia tak akan dapat. Minta dengan Allah supaya kita dapat hidup sampai akhir Ramadan dan kita dapat ditemukan dengan malam Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan dengan kita beramal ibadah pada malam tersebut akan datang redha Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ini yang kita inginkan. Bila mana Allah redha kepada kita, maka insya-Allah kehidupan kita dunia dan akhirat akan selamat. Dan mudah-mudahan puasa kita ini akan diraihkan oleh Allah di hari akhirat kelak dengan memberi keizinan kepada kita untuk masuk ke dalam syurga dalam satu laluan yang khusus. Dulu saya tak pernah faham apa kelebihan laluan khusus ni kan. Allah izin saya pergi umrah baru ni, kita bawa golongan VIP kan. Rupanya dia dekat airport tu dia ada laluan khusus. Dia tak masuk jalan orang biasa-biasa ni. Dia ada pintu khas. Lepas tu dia hias pula tempat tu dengan lampu-lampu. Kemudian kiri kanan dia ada orang tunggu semua senyum je kan. Dia punya ni, dan pasport pun tak payah cop. Dia ambil pasport kita, dia kata tak payah ustaz, pak sini pasport. Nanti kita ambil dalam kapal terbang je. Bila kita masuk laluan tu, kita rasa Allahu Akbar, ini baru dekat dunia, tuan-tuan. Ada laluan khas untuk kita, bas khas untuk kita. Kita naik kapal terbang tu last sekali. Biar semua orang naik dulu baru kita naik. Sebab dia khusus lah maksudnya. Kita kata itu dekat dunia kita dah rasa macam tu, apatah lagi kalau dekat akhirat. Dengan asbab kita berpuasa sebenar-benarnya kerana Allah, maka Allah sediakan satu pintu khas, Babu Rayyan, untuk orang puasa. Orang lain nak masuk tak boleh, tak boleh. Ini untuk orang yang berpuasa je. Kita pun akan masuk dalam keadaan diraihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kata Nabi SAW, bagi orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan. Yang pertama ketika dia berbuka, dan yang kedua ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan Allah dalam keadaan kita gembira kerana puasa kita ini benar-benar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kena tingkatkan kualiti puasa kita. Kita tak nak dah puasa macam dulu-dulu. Kita nak puasa kita adalah benar-benar kepada Allah. Dan kita nak tahu macam mana kita nak tingkatkan kualiti puasa kita dengan amal ibadah yang sepatutnya kita lakukan. Sebab tu jangan sibuk dengan benda-benda yang lain dulu kan. Tambah-tambah nak masuk pada semester yang dah nak perenggan yang kedua dah. Hari ni besok 14, 15 dah separuh dah, tuan-tuan. Kan separuh tu dah nak dekat dah dengan 10 malam terakhir. Kita kena lebih. Kalau main lumba lari ni dia nak sampai dekat penghujung dah. Tak boleh lari perlahan-lahan, dah kena laju. Sebab tu kena makin kuat, kena makin berazam. Malam nak kena bangun minta dengan Allah, mengaji Quran nak kena apa tambah. Dan mudah-mudahan Allah redha kepada kita. Jadi sekadar itu perkongsian saya pada malam ini.
Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada saya dan kita semua untuk kita sama-sama mempertingkatkan amal ibadah kepada kita, kerana kita tidak tahu apakah kita akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang ataupun tidak. Ada saudara-saudara kita yang tahun lepas sama-sama puasa dengan kita, sama-sama tarawih dengan kita, sama-sama buka puasa dengan kita, tapi pada hari ini dia dah tak ada. Apakah ada jaminan kepada kita boleh bertemu dengan Ramadan yang akan datang? Maka dengan kesempatan yang ada ini, gunakanlah dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Segala yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah itu adalah kelemahan saya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa saya dan kita semua. Kita tangguh dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.